Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini, pendaftaran padu di Sarawak memberansangkan orang ramai dinasihatkan tidak menunggu saat akhir untuk mengemaskini maklumat. Perinciannya kita langsung saja bersama rakan penyampai Buma Win di Kuching. Silakan, Buma. Baik, terima kasih Zahira. Golongan celik IT dinasihatkan agar tidak menunggu saat-saat akhir untuk membuat pengemaskinian pangkalan data utama padu. Ketua Perangkaan Datuk Seri Muhammad Uzair Mahidin berkata ini penting bagi mengelak kesesakan trafik dalam sistem. Beliau yang ditemui pemberita selepas melawat reruai pameran padu di tapak mini Karnival Usahawan Desa di Kota Semarahan hari ini tidak menafikan lebih ramai warga emas sudah mendaftar berbanding golongan muda yang lebih celik IT. Kalangan warga emas, bila kita memperhebatkan melihat supaya kita pergi bergerak ke kawasan-kawasan pendalaman misalnya, sambutannya amat baik. Mereka undur. Manakala di kalangan yang savvy IT dan sebagainya, ada kecenderungan yang biasa di kalangan rakyat Malaysia ini, dia melihat ada masa lagi kerana tarikh akhirnya 31 Mac. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Uzair berkata masalah jaringan internet selain kurang penguasaan teknologi IT di kalangan warga emas merupakan antara kekangan yang dihadapi Jabatan Perangkaan Malaysia di lapangan. Alhamdulillah kita ada kolaborasi yang baik dengan Miasat dan juga bekal perkhidmatan Starlink. Jadi ini juga membantu untuk kita mempercepatkan, menyelesaikan publikasi atau pemastian data rakyat kepada sistem padu. Setakat hari ini, seramai 2.4 juta rakyat Malaysia telah berjaya mengemaskini data masing-masing dalam sistem berkenaan. Ya, dia sementara itu, Datuk Seri Muhammad Uzair memaklumkan Sarawak merupakan negeri kedua tertinggi yang sudah mendaftar serta mengemaskini sistem padu dengan 310,000 pendaftaran setakat ini. Saya jangka ianya akan cepat meningkat dan mungkin Sarawak antara negeri yang akan dapat menyelesaikan pengemasian sistem padu ini antara negeri yang terawal. Katanya ini menunjukkan tahap kesedaran serta komitmen penduduk Sarawak dalam menyertai program kerajaan adalah jauh ke hadapan, terutamanya menerusi kerjasama kerajaan negeri. Bahagian Kuching merekodkan 6,054 kes kemalangan jalan raya sepanjang tahun lepas. Mendedahkan perkara itu, Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, jumlah tersebut meningkat kira-kira 600 kes berbanding 5,444 yang direkodkan pada 2022. Sementara itu, sebanyak 355 kes kemalangan jalan raya turut direkodkan berlaku di lebuh raya Pen Borneo bagi tempoh 6 bulan pertama tahun lepas. Oleh itu, Dato' Amar Dr. Sim mengingatkan pengguna jalan raya untuk lebih berhati-hati, peka dan fokus pada pemanduan terutama sepanjang musim perayaan Tahun Baru Cina. I would like to urge everyone for this Chinese New Year, be a happy Chinese New Year. Be happy Chinese New Year. Drive and ride responsibly. And be careful that it's not always because you are wrong, but the other side also the other side may be wrong, but you just have to pay attention. Katanya walaupun peningkatan jumlah kenderaan atau motosikal turut menyumbang kepada kemalangan jalan raya, namun di sesetengah negara yang turut mempunyai jumlah kenderaan yang banyak, kadar kemalangan jalan raya adalah rendah. Beliau berkata demikian kepada media selepas kempen keselamatan jalan raya peringkat bahagian Kuching bersempena perayaan Tahun Baru Cina di stesen Petronas Sungai Maung. Baik, 3 keluarga yang terjejas dalam kebakaran rumah di Kampung Bahagia Jaya Tengah, Tekuk di Sibu Rabu lepas menerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, setiap keluarga menerima pelbagai bentuk bantuan termasuk bantuan segera dan bantuan persekolahan. Turut disalurkan bantuan bahan binaan sebanyak RM5,000 kepada pemilik rumah yang musnah dalam kebakaran itu. Bantuan rumah sekarang ini peruntukannya adalah sebanyak RM70,000 untuk sebuah rumah. Jadi ini yang sangat diperlukan dan kita harap proses ini nanti akan berjalan dengan lancar supaya bantuan itu dapat disampaikan dan mereka dapat bina rumah ini nanti bina semula.
Katanya JKM Sarawak akan membantu mempermudahkan urusan permohonan bantuan bina semula rumah untuk dikemukakan kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Sibu ketika menyampaikan bantuan bernilai RM15,400 kepada penghuni yang terjejas akibat kebakaran tersebut. Polis Sarawak berjaya merampas pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM64,000 dalam operasi tapis khas yang dijalankan pada 29 hingga 31 Januari lepas di seluruh negeri. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta berkata ini melibatkan 1,197.22 gram dadah. Bercakap dalam sidang media di Kuching hari ini, beliau mendedahkan dadah tersebut boleh digunakan seramai 3,314 orang penagih. Dalam operasi ini sebanyak 1,197.22 gram pelbagai jenis dadah yang dianggarkan bernilai RM64,40, telah berjaya dirampas, iaitu sabu 303.74 gram, ketamin 1.27 gram, ganja 886.41 gram, pil iramin 5 0.25 gram, serbuk ekstasi 5.5 gram. Seramai 325 orang berusia antara 16 dan 69 tahun terdiri daripada 306 lelaki dan 19 perempuan turut ditangkap dalam operasi tersebut. Suspek ditangkap atas kesalahan tokan dadah seramai 27 orang, penagih 191 orang, wanted person 40 orang dan lain-lain kesalahan seramai 67 orang. Sebanyak 292 pemeriksaan telah dijalankan di kawasan program perumahan rakyat termiskin, ladang, jeti nelayan, perkampungan, perumahan, rumah kedai dan port penagihan dadah. Dalam pada itu, Datuk Manca turut mendedahkan sepanjang Januari 2024, lebih 7.4 juta ringgit nilai rampasan dadah telah direkodkan Polis Diraja Malaysia Sarawak selain menyita lebih RM405,566 hasil pendapatan pengedaran dadah. Polis juga berjaya menangkap 1,221 orang termasuk 82 tokan dadah. 5 kumpulan yang aktif mencuri kabel Telekom Malaysia di Bintulu berjaya ditumpaskan dengan 15 individu ditahan menerusi op bersepadu yang dijalankan Polis Daerah Bintulu. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Nixon Joshua Ali berkata kesemua suspek berumur lingkungan 16 hingga 65 tahun. 11 daripada mereka merupakan warga tempatan dan 4 warga asing. 10 orang suspek telah dituduh di mahkamah, manakala 5 orang lagi masih dalam siasatan lanjut. Katanya kecurian kabel tersebut menyebabkan kerugian dianggar sebanyak RM500,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 379 Kanun Keseksaan kerana disyaki mencuri kabel. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Bintulu semalam menahan sebuah bot nelayan tempatan kerana menangkap ikan di luar zon yang dibenarkan. Pengarah Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Izwani Muhammad Hassan dalam kenyataan media berkata bot tersebut ditahan pada pukul 7.20 pagi pada jarak 2.95 batu nautika barat Tanjung Payung. Semasa operasi pemantauan, bot tersebut sedang melakukan aktiviti menangkap ikan kurang 15 batu nautika dari pantai sedang menggunakan peralatan yang tidak dibenarkan. Hasil pemeriksaan mendapati bot dikenalikan seorang tekong warga Indonesia dan 3 kru berusia lingkungan 27 hingga 54 tahun. Kesemua kru bersama bot diiringi ke pusat tahanan vessel Zon Maritim Bintulu untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985 dan Akta Imigresen 1959 Palang 63. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Bagi kita kembali ke Angkasa Puri dengan Dia untuk berita seterusnya. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak.